Okey, kita mulakan majlis dia lah. Boleh Puan Saida? Boleh? Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Kita majlis pada petang ni sekadar santai-santai perkongsian ilmu tentang You Pustaka. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kami pada petang ini untuk mempelajari sedikit dan mengetahui tentang apakah You Pustaka. Okey, yang dihormati Tuan Guru Besar SK Simpang Rawai, Cikgu Cik Aslan bin Cik Ismail. Okey, yang dihormati juga Puan Suhaida binti Muhammad, penolong pengarah bahagian rangkaian sistem Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, wakil PPD Marang iaitu dari unit SSDP Cik Wan Khairul, dan juga tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Wan Muhammad Effendi bin Wan Abdullah dari Sekolah Rendah Islam Cahaya Umi Kuala Lumpur. Okey, selamat datang ya Ustaz. Juga rakan-rakan GPM serta rakan-rakan sahabat rakan-rakan guru sesra serta anak-anak didik sesra. Okey, sebelum kita mulakan majlis, saya ingin menjemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nurhani selaku kata pemudah cara pada petang ini, dan saya hormati Puan Syahidah binti Muhammad iaitu penolong pengarah bahagian rangkaian sistem perpustakaan Negara Malaysia. Cikgu Nur Syahidah, guru JPN kemungkinan ada dah dia 2-3 orang daripada daerah Marang, guru-guru sesra serta anak-anak didik yang berkesempatan dalam sesi penerangan untuk You Perpustakaan. Jadi terima kasih banyak pada moderator kita lah yang akan memberi penerangan secara khusus apa itu You Perpustakaan. Dengan perkembangan semasa sekarang ni, era digital, jadi kata orang segala maklumat itu berada di hujung jari. Dengan pendedahan You Perpustakaan ini, saya rasa lebih mudah dan apa yang kita hendakkan boleh diakses pada bila-bila masa dan juga di mana-mana sahaja. Jadi sesra singkatan daripada SK Simpang Rawai ini dengan kerjasama ataupun Pusat Sumber Lestari berhasrat untuk mewujudkan sudut You Perpustaka di sekolah sebagai salah satu sumber tambahan untuk ataupun bahan yang boleh diperoleh oleh murid bila-bila masa sahaja. Jadi ucapan terima kasih jugalah, saya tidak ambil ruang yang banyak di sini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak sangat kepada Puan Syahidah kerana berkesanggupan dengan jemputan daripada Cikgu Nurhani yang bekerja keras untuk kata orang dalam era digital ini kita tak naklah ketinggalan begitu jauh sangat. Jadi dengan langkah yang diambil oleh PSS Lestari sesra ini, saya kata satu perkembangan yang amat positif, dan ucap tahniah sekali lagi yang sama ada yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Itu saja saya rasa bagi ucapan aluan saya pada tengah hari ini, dan saya serah balik kepada Cikgu Nurhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas ucapan aluan sebentar tadi. Okey, saya juga mengucapkan salam perkongsian ilmu untuk YDP PIBG Sesra iaitu Cikgu Mak Yusof bin Mak Ali. Tak salah saya, beliau pun bersama kita sebab anak dia ada di sini tadi. Okey. Untuk makluman semua, PSS Lestari Sesra iaitu singkatan Sekolah Rendah Simpang Rawai bercadang untuk mewujudkan You Pustaka dengan memulakan projek rintis terhadap beberapa orang murid terlebih dahulu, dan dalam makluman Puan Suhaida dah kan.
Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Suhaida untuk memberi penerangan apakah You Pustaka, bagaimana kita nak melaksanakannya, keistimewaan You Pustaka agar kita semua lebih jelas, faham dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang mengelola untuk program hari ini, iaitu Cikgu Nahani. Di mana hari ini juga kita mendaftar hampir 48 warga sekolah. Tak sangkalah sebab memang terlepas pandang lah. Itu terlebih dahulu kami mohon maaf lah. Okey, tapi semua dah dapat buka kan? Cikgu dapat buka ID tu Setakat yang kita buat random tadi memang dapat buka. Dah boleh termasuk akaun guru besar. Bila saya perasan cikgu besar adalah Cikgu Haslan dan saya tengok, saya ingat saya dah daftar lah cikgu. Okey, terlebih dahulu kamilah dari Perpustakaan Negara Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudilah menjemput Perpustakaan Negara di mana kami sebagai tim promosi You Pustaka, yang mana biasanya kami akan turun padang, pergi ke Carnival, pergi ke sana sini, kadang terbang ke Sabah Sarawak kan. Tapi kali ni kita bertemu secara online, secara maya. Jadi apapun hasrat daripada Perpustakaan Negara adalah kita nak menyampaikan perkhidmatan You Pustaka, yang mana kalau ikutkan kebanyakan bila kita kata pandemik melanda ni, barulah You Pustaka tu agak dikenali. Dan kami pun tim memang tak berapa ramai, tak menantangan nak daftarkan sekolah-sekolah ni. Kadang-kadang terpaksa ambil masa And then satu lagi kita kata tahun ni pada 31 Mac adalah ulang tahun ke-10 You Pustaka. Memang ramai tak pernah dengar kan? Tapi tahun ni dah 10 tahun dah. Okey, dan saya berapa masa cikgu? Lama masa untuk tempoh ni? Kita cadangkan lebih kurang dalam 1 jam setengah. Okey, 1 jam setengah Nanti saya Google Meet dia tak ada had saya pun tak pasti. Kalau Zoom tu macam 45 minit macam tu. Tapi kalau Google Meet boleh, yang mana boleh stay, yang mana ada keurusan tak apa. Boleh je nak live kalau dah faham konsep dia. Okey, saya boleh mulakan Saya share slide cikgu. Boleh. Nampak ke? Nampak Puan. Okey, nama saya Suhaida Muhammad. Suhaida binti Muhammad merupakan pustakawan ataupun penolong pengarah bahagian rangkaian sistem Perpustakaan Negara Malaysia. Itu saya punya email dan juga talian untuk dihubungi Saya akan share slide dengan cikgu jika cikgu perlu. Boleh. Okey, di sini untuk saya serba sedikitlah kami sharing. Inilah kekuatan sumber tenaga manusia kami. Tapi bukan You Pustaka sahaja yang kami pegang. Di Perpustakaan Negara kami jugalah kiranya rangkaian sistem yang network. Segala pengkalan data pun kami jugalah. Segala RFID sistem pun unit kami jugalah. Jadi kekuatan kami adalah 11 staf, termasuk staf sokongan. And then diketuai oleh Timbalan Pengarah bahagian rangkaian sistem ni Puan Aidatul, tapi telah naik pangkat pada 15 Mac yang lalu. Jadi kami ni masih kosong lah. Okey, dan di
macam unit saya adalah unit pengurusan operasi pustaka, yang mana kami ada kekuatan kami adalah 6 staff, yang mana untuk sokongan kita ada 3 yang membantu dan yang lain adalah inilah pengurusan lah. Encik Yazid, saya, Samsina, Ismawani, Saiful dan juga Farid. Okey, seberingkas Okey. Ini kita ada buat macam promosi lah. Salah satunya poster. Saya nak sangat semua peserta hari ni selepas je terima taklimat ni, tolong like FB kami, FB You Pustaka. Boleh? Boleh, Okey. nanti kita promote. Okey. Okey, ini muka depan lah portal You Pustaka. Pernah Cikgu Hani dah tahulah, cikgu lain mungkin belum lagi lah kan. Okey. Apa itu perkhidmatan You Pustaka? You tu represent kepada ubiquitous. Ubiquitous tu maknanya di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Kenapa dia guna You dash Pustaka? Sebab nak menyatakan You Pustaka ni boleh diakses di mana-mana sahaja dan bila-bila masa saja. Kita 24/7 lah, kita kata 24/7. Kita di rumah, kita di library, kita di mana-mana sahaja kita dapat buka. Cuma kita perlu ada talian internet. Kalau tak ada talian internet kita tak dapat jugalah. Okey. Kita boleh guna desktop, kita boleh juga guna telefon bimbit lah. Okey, apa yang dalam You Pustaka, kita perlu mendaftar sebagai ahli You Pustaka untuk kita dapat akses kepada perkhidmatan. Maknanya kita dapat semua akses. Kalau kita tak daftar, kita dapat juga akses tapi kita tidak dapat full akses. Itu ada beza dia. Kenapa? Nanti saya akan pergi detail lah kepada bila kita dah masuk dalam setiap penggalian data. Dan juga kita ada pinjaman, kita ada pemulangan dan tempahan buku. Itu kalau fizikal. Untuk digital pun kita ada, tapi ada berbeza lah. Sekiranya kata Cikgu Hani atau guru besar, Cikgu Aslam tiba-tiba nak buku pasal pendidikan. Kemudian buku tu ada di perpustakaan negara ataupun perpustakaan lain di dalam konsortium You Pustaka. Kita ada 12 library. Jadi bila kata buku tu perlu, kita perlu ambil buku tu untuk bila kita kata cikgu perlu buku tu, cikgu boleh buat tempahan bila dah jadi ahli. And then buku tu kami akan post ke rumah. Itu beza dia. Kalau kata servis lain, sekarang ni library dah pergi kepada ni lah, ada beberapa library lain lah dia ada buat pinjaman ke rumah. Dah ada, contohnya Perpustakaan Sarawak, Perpustakaan Selangor pun dah buat. Cuma dalam You Pustaka ni kita dah lama buat, dah 10 tahun dah kita buat. Okey. Bahan digital berbeza. Contohnya buku tu you tak dapat bahan fizikal. Cikgu akan dapat baca buku tu bentuk elektronik. Buku tu ada audiobook, dia ada jurnal, ada majalah, surat khabar elektronik dan sebagainya lah. Tapi semua dalam bahan digital. Kena akses melalui desktop, PC ataupun dalam laptop. Okey, dalam perkhidmatan You Pustaka kita ada carian katalog. Di mana carian katalog ni kita akan diberi akses direct kepada koleksi yang ada. Contohnya kita panggil perpustakaan ni dipanggil data bibliografik lah. Maksudnya kalau library tu dia ada katalah 10,000 koleksi buku. Jadi kita boleh tahu. Jadi sekarang ni selain pada 12 perpustakaan konsortium You Pustaka, kita dapat akses daripada 130 perpustakaan terpilih di Malaysia, termasuklah universiti, perpustakaan universiti, perpustakaan agensi kerajaan dan juga mana-mana lah. Tapi kalau sekolah nak daftar juga, saya rasa kena koleksi besar lah, dia boleh buat perkongsian. Kalau sekolah kecil, kita pun tak cukup kan untuk kita bagi pada student kita pun tak boleh, macam mana kita nak berkongsi. Dia fungsi untuk carian katalog ni, dia boleh buat pinjaman antara perpustakaan. Kalau buku tu ready,
kita boleh. Contohnya lah macam mana cikgu? Okey cikgu. Periksa yang cikgu yang terbuka mic itu tolong off-kan. Maaf saya tak dengar. Ada soalan ke tadi? Tak ada lagi puan. Oh, tapi mic bunyi. Okey, sorry. Ya, Saya faham. sambung ya. Saya Okey sambung ya. boleh. Okey. Sekejap. Okey, selain pada kecanan katalog, kita ada ulasan elektronik yang mana buku-buku ni buku yang kita ambil daripada daripada koleksi buku dalam perpustakaan yang kita adalah 12 perpustakaan tadi, yang mana dirasakan buku tu untuk diulas ataupun buku tu mungkin orang tengah cari, macam tu. Jadi boleh tengoklah dalam portal ada. And then kita ada tanyalah you pustaka, iaitu tanya yang pusaka ni kalau nak tanya. Kalau siapa-siapa ada masalah nak tanya, boleh tanya. Kami di tim You Pustaka akan bantu menjawabnya. Okey, termasuk juga kita ada forum perbincangan. Okey. Kita ada berbual dengan pakar, kita ada sudut kanak-kanak, sudut remaja, sudut dewasa. Okey, kalau contoh untuk sudut kanak-kanak, jika pelajar kan di bawah umur 12 tahun, dia akan dapat ruangan berbeza dengan dewasa. Sama juga, remaja pun sama. Remaja akan dapat dia punya papan pemuka ahli dia tu berbeza dengan dewasa dan kanak-kanak. Nanti kita akan pergi lebih lanjut lah nanti ya. Okey, untuk pinjaman buku dalam portal You Pustaka, cikgu dan pelajar sekalian boleh cari buku dekat carian buku. Lepas tu tempah, lepas tu terima bahan melalui inilah pos laju ke apalah. Kita pakai pos laju so far. Okey, pemulangan buku sama ada boleh pergi ke library yang 12 library itu ataupun melalui pos ataupun drop je kat mana-mana. Contohnya kalau Terengganu, di Terengganu kan, cikgu-cikgu semua di Terengganu boleh drop kat Pustakaan Terengganu. Pustakaan Terengganu telah join. Dia dah join kita dalam 2 tahun dah. Okey. Okey, dengar kepada pos, dah tentu ada kos kan cikgu. Jadi kos tu minimal sahaja. Kalau kata kita beli barang Shopee pun kita kena bayar RM5, RM6, RM7. Yang ni kita ada juga kos di mana RM4 satu hala, 2 hala RM7. Itu pun bukan perpustakaan yang ambil. Yang tu antara user pustaka tu dengan pos laju, pos Malaysia lah. Okey, ni tengok parcel. Kalau cap parcel RM4, satu hala, 2 hala 7. Itu dalam Semenanjung Malaysia, dalam Sabah Sarawak maksudnya dalam Sabah ataupun dalam Sarawak pun sama. Tapi kalau dia cross, yang tu mahal sikit, 11 dan 19. Okey. Cap perkhidmatan Korea dia mahal sikit. Mahal 50 sen. Okey. Okey, dalam You Pustaka, kita ada lebih kurang 20 pengkalan data lah. Kalau cikgu-cikgu tahu hanya Overdrive kan, sebab Overdrive ada dalam D5, sebab Digital E-Learning Malaysia ke? Malaysia lebih kurang macam itulah. Maksudnya Overdrive tu kita dah paut ke dalam portal D5. Jadi sekarang ni kita tak nak fokus kepada Overdrive sahaja. Kita akan go through satu persatu pengkalan data. Okey, kita ada banyak. Ni antaranya. Of course, ada yang kita tak perlu pun sebab kita nak fokus kepada pelajar, kan? Kita banyak lah. Okey. Okey cikgu. Setakat ni ada persoalan? Ada persoalan ni untuk yang ada masalah boleh bertanya. Okey. Boleh bertanya ataupun yang tak nak bertanya boleh chat room. Nanti Cikgu Hani tolong saya baca. Ya.
Adakah Kak Cik Rum? Tak ada lagi Puan. Okey, saya teruskan kepada kita akses kepada portal ya. Pelajar-pelajar yang ada pegang smartphone, cikgu ataupun YDP, mana-mana yang ni boleh buka terus, kita hands on. Okey, dekat Google atau Yahoo boleh tarik je U-Pustaka and then ambil U Pustaka Portal. Kita log masuk nama kita. Kalau saya dah rememberkan saya punya ID dan password, log masuk. Boleh ke? Semua boleh ikut? Saya harap ke Cikgu Hani je lah Untuk bersuara. anak-anak murid sesra boleh cuba sama-sama ya. Okey, dah log masuk. Jika kata untuk tukar tukar apa tu password ke apa-apa, boleh klik dekat papan pemuka. Kita boleh tahu kita dah pinjam buku mana, nak kemas kini profil kita pun boleh. Kalau nak tengok tempahan kita sebelum ni pun boleh. Saya dah tempah banyak dah. Tapi saya banyak untuk mengajar lah. Okey cikgu. Maknanya boleh nak tengok-tengok dalam portal ya. Yang ni boleh. Okey, sekarang kita patah balik kepada kita dah buka ni. Kita nak cari sekarang ni adik-adik lah pelajar ni nak cari pengkalan data. Kat mana pengkalan data? Okey, pengkalan data ni kita boleh tarik di menu e-sumber, elektronik sumber ni, pengkalan data, boleh klik pengkalan data. Okey, sebelum tu kita boleh tukar. Kalau yang prefer bahasa Inggeris boleh klik tukarlah English atau BM. Dia ada dua versi lah. Jadi kita tengok kita nak yang mana. Okey, so sekarang ni kita dalam versi bahasa Melayu. Okey, sini pun boleh e-sumber boleh klik pengkalan data. Kalau boleh cikgu bolehlah try nak tengok apa-apa dalam ni, memang banyak lah kita kata kan. Kalau nak tahu lokasi gelonsor buku pun boleh, dekat mana gelonsor buku. Gelonsor bukunya ada boleh tunjuk dalam peta lah. Kalau di di Terengganu. Sekejap. Tak boleh ambil mana-mana dulu saya tak nak. Ni tengok lokasi-lokasi lah. Kat mana boot drop. Okey. Satu lagi, cikgu tadi saya kata klik pengkalan data kan. Okey, pengkalan data dia akan list ke sini. Tapi kalau kita di main page, home page ni, kita boleh juga klik dekat pautan pintas Dekat sini boleh. Dia tak ada beza. Sini ada, sini ada. Kita tak nak user macam kat mana pengkalan data tak jumpa. Di bawah sekali ni pun ada. So saya tunjuk dekat sinilah dia ada pautan pintas. Dia ada kalau kita kata remaja, dia nak tahu remaja, dia boleh login. Login ID dia tu, my card dia tu dia akan dapat macam ni lah portal dia. Tapi konten dia lebih kurang sama je. Dia punya dashboard je dia lain. Okey. Okey, sekarang kita masuk pengkalan data. Semua klik pengkalan data. Okey. Boleh semua sampai ke overdrive? Kita boleh sort. Harap semua murid sama-sama buat. Okey. Cikgu-cikgu dan adik-adik pelajar semua, sekiranya nak pilih buku saja kan, e-book lah. Kita boleh sortkan. Dia akan list hanya e-buku saja. Dia akan list lah. Dia tak banyak lah yang appear. Yang mana ada tu hanyalah berkaitan dengan buku sahaja.
Jika kata nak surat khabar, kita klik hanya surat khabar. Ambil surat khabar. And then hantar. Okey, dia akan list hanya surat khabar. Okey, tak banyaklah surat khabar. Dia ada 3 je. Okey. Hari ni kita akan belajar. Kita akan ambil semua tapi kita pilih pengkalan data mana yang kita rasa kita nak fokus lebih. Kalau pelajar mungkin kita boleh tengok Tutor Infinity ataupun Island East. Okey. Untuk ni kita mulakan dengan Overdrive. Okey, sebelum mula saya tak nak macam ajar terus mula. Kalau boleh semua kena baca. Kenapa saya kata kena baca? Sebab ada pengkalan data kami, kami adalah pengkalan data langganan. Di mana kita langgan dengan vendor, kebanyakan tu ada di luar negara. Yang mana diguna proxy dia lah di Malaysia. Akses dia ada yang terhad, ada yang akses dia dibuka semua. Jadi kalau kita tengok tahap akses dia, saya highlight sikit. Tahap akses dia ni kena tahu. Tahap akses dia ni akses seluruh negara. Jadi kita akan tengok kepada tahap akses. And then setiap pengkalan data ni, dia boleh baca melalui apps ataupun boleh baca melalui web browser. Mana-manalah boleh pilih. And then satu lagi, kalau kita berdaftar sebagai ahli, kita boleh guna ID yang kita dah daftar. Kalau orang yang tak daftar ahli, dia akan pilih daripada ID yang kita beri. Kita bagi ni lah. Tapi berbeza di mana kalau ID yang kita daftar dengan diberi oleh sistem ni, kita tak boleh keep track buku. Contohnya, kata cikgu besar dia pinjam buku, lepas tu dia baca, kalau guna ID yang kita beri ni, dia takkan rekod buku yang dia baca. Tapi kalau cikgu guna ID cikgu, nama cikgu dengan my card cikgu tu, cikgu akan keep track. Hari ni baca buku apa, esok buku apa, lusa buku apa. Ini memang sesuai sangat. Kalau program nilam kan, nak cari pelajar paling banyak baca buku. Itu boleh tengok daripada pembacaan dia. Dia ada rekod, dia tak boleh tipu lah. Macam tu. Okey, ataupun program nilam dia ada tulis kat buku kan. Yang tu pun lain lah. Jadi saya tengok buku nilam tu. Sekarang kita dah tak guna buku, kita daftar guna IQ nilam. Oh, ID nilam. Dia keep track lah tu ya. Okey. Okey cikgu. Okey, sekarang ni kita masuk pengkalan data Overdrive. Kalau pengkalan data Overdrive ni, siapa yang dah masuk melalui D5, dia pakai ID sama. Jangan pakai ID D5. Dengan email D5 tu cikgu kena pakai yang saya daftar Pusaka tadi. Boleh faham? Maksud saya masuk ID D5, masuk macam biasalah email dengan ID D5, dapat buka dekat menu dia tu, pilih pusat sumber. Bila klik pusat sumber dia keluar sama kan? Macam ni juga. Bila keluar macam ni, betul kan? Sama dekat D5. Betul? Ya, betul Puan. Okey, bila macam tu cikgu pergi sign in. Okey, saya sign out balik. Okey, masing-masing guna ID yang tadi ada U, lepas tu my key number. Password dia my key tanpa dash lah. Okey, kita sama-sama buat. Sama-sama buat, klik U Pustaka. Dia ada 2, kalau kita library card number tadi yang tadilah EB 001 tu. Tapi kalau kita ada ID Pustaka kita daftar tadi, kita boleh pilih U Pustaka account, masukkan nama, sign in. Boleh? Semua dapat masuk? Boleh masuk ke? Boleh. Boleh. Masalah boleh bagi tahu. Boleh. Semua dapat. Kalau kata tak boleh, terus PM dekat chat room, saya minta Cikgu Hani tolong saya. Okey. Contohnya kita nak tarik. Kita boleh tengok under subject.
kita ada lebih kurang 19,000 title lah. Kalau kata sekolah nak apa, kata nak boleh pilih lah kalau kita nak under apa, fiction ke arts ke kan. Contohlah arts ni tak banyak, ada satu je buku dia. Okey. Katalah ibu anda apa nak. Tapi kalau kata pelajar dia suka apa? Dalam ni banyak buku bahasa Inggeris kalau yang Overdrive ni. Yang berbeza dengan Elite. Elite dia banyak buku bahasa Melayu. Okey. Saya ambil lah salah satu buku. Newly add book ni. Ambil lah satu Buku apa? Okey. Klik buku ni. Boleh follow ke? Klik je mana-mana satu buku. Pelajar-pelajar pun boleh. Sama ada nak borrow buku ni ataupun nak read a sample pun boleh. Dia akan keluarlah dalam bentuk PDF tu. Dia macam flipping book lah. Flipping book dia akan flip-flip je. Okey. Akan keluarlah cikgu. Tapi yang ni kita tak borrow. Kalau kita borrow dia akan masuk dalam kita punya kad tu. Dalam kita punya account selama 7 hari. Berapa naskah yang boleh kita pinjam untuk satu apa ni untuk PNF Overdrive ni? Kita boleh pinjam 10 title dalam masa 7 hari. Maknanya kalau kita dah pinjam 9, satu je lah lagi available. Okey, contohnya saya pinjam satu lah. Saya ambil borrow. Saya borrow Puan, buku ni. nampaknya ada lagi yang tak boleh nak masuk ke e-pustaka. Tak boleh masuk e-pustaka. Tapi dia daftar ke belum? Dah daftar. Ya ke? Tak apa. Nanti letak je dekat chat room tu. Nanti kita, kalau kita tengah hands on, kita tolong. Boleh, boleh. Okey cikgu. Yang mana tak dapat tak apa. Nanti cikgu bagi saya kemudian lah. Kita semak dulu kita punya account tadi yang saya dah pinjam. Kita tengok kat loan kita. Memang buku ni dah ada lah. Okey, cara kita nak pulang kita kena klik return. Kalau kita tak pulang dia akan ada dekat kita punya account tu selama 7 hari lah. Okey. Boleh? Okey. Okey, dalam Overdrive ni dia ada satu macam buku dia yang menarik. Kalau cikgu tarik buku yang darjah 1, 2 ke prasekolah kan, dia akan baca. Ini buku yang read along book. Okey, kita cuba tarik ke. Cikgu boleh tengok, pelajar boleh tengok lah. Jadi saya ambil satu title lah kan. Apa nak ni? I Love Mommy ni. Kalau tak ada orang pinjam lagi lah, tak boleh, dah ada. Kalau timbul place a hole ni maknanya buku ni dalam status dipinjam lah. Kena pilih yang ada boleh borrow je. Okey, kalau ambil ni buku ni boleh. Okey. Kita borrow buku ni. Tengok dia bagi tahu kita boleh kita check out kita sehingga 25 Mac. Maksudnya hari ni dah 18. Selama 7 hari lah. Okey, bila cikgu klik. Adik-adik klik buku ni. Dia akan pergi kepada tajuk buku ni lah. So. Okey, buku ni bestnya dia ada suara. Gambar dia baca word by word. Okey, kita pun boleh betulkan kalau kita nak sebut English kita. Okey. Yang ni menarik, bagi saya menarik lah kalau okey. Okey. Okey cikgu? Boleh Boleh setakat ni. Kalau ada masalah boleh PM saya atau tulis di chat room tu. Okey. Oh, ada yang ni, ada yang tak boleh masuk. Boleh cikgu tolong macam mana nak buka?
Sebabnya tadi Cikgu Hani je kan yang belajar tadi. Kita tak sempat nak belajar. Kita tak sempat Okey, belajar, kita bincang je. adik-adik pelajar nanti kalau tak dapat buka tak apa, nanti PM je cikgu. Cikgu dah faham ni. Okey. Kita patah balik dekat ni. Dah boleh saya boleh stop dah pasal overdrive Boleh cikgu? Boleh puan. Cikgu tak payah risau sebabnya kalau tak faham kami ada buat video. Kita ada video training, kita ada video promosi. Jadi mana-manalah kalau cikgu nak. Boleh klik, contohnya saya klik satu video ni. Ni video yang kita guna untuk ajar. Okey. Okey, video dia mudah sangat cikgu. Boleh faham? InsyaAllah hasilnya. Okey, cikgu, untuk pengetahuan cikgu-cikgu sekalian lah. Kita ada panduan akses juga kat sini. Yang saya kata wujudkan satu corner sudut U Pusaka tu kan yang cikgu tanya saya tadi. Cikgu boleh Ya. printkan panduan ni sebab kita bentuk PDF kan. Sama ada kita nak buat dalam file folder untuk bila dia selak-selak dia takkan koyak lah. So yang ni boleh letak kat sudut tu. Kalau ada satu apa tu komputer kan dalam library tu, pelajar bolehlah gile-gile tengok sambil-sambil tunggu mak ayah ambil tu. So kita ada juga keterangan mengenai ini, kita pun ada juga kalau nak print sekali. Yang ni detail lah. Kita ada bagi detail lah untuk web. Ini capaian kalau apa dah melalui web browser pun boleh, melalui apa tu apps pun boleh. Kalau kita dalam dalam apps tu dia dah kita buka je, kita tak payah nak login dah. Setiap kali kita nak ni kita akan terus masuk. Okey. Boleh So saya akan tinggalkan Elo. Eskoho ni kira macam peringkat tinggi-tinggi sikit lah. Selalu kalau kita untuk pelajar universiti ataupun tempat penyelidik tu bolehlah kita ajar yang lain-lain yang besar-besar ni rasanya cikgu-cikgu boleh explore lah. Okey. Saya ajar BLIS. BLIS ni kalau kata cikgu nak cari bahan lah. Contohnya BLIS ni kita akses dia memang seluruh negara. And then kita ada ID tersendiri untuk log masuk. Janji tadi dah daftar U Pustaka. U Pustaka tu kena aktif. Tadi yang tak aktif tadi memang tak dapat lah nak masuk. Tak apa, yang tak aktif tadi ada problem bagi nama dekat Cikgu Hani, saya akan tolong aktifkan. Ataupun mungkin belum daftar. Kalau belum daftar, bagi je detail kat Cikgu Hani. Ataupun tadi PM je nombor handphone saya tadi. Saya automatik bagi direct kepada cikgu-cikgu. Kalau cikgu direct PM saya. Okey, untuk masuk BLIS, kita ada apa tu ID dan password. Yang mana bila kita klik je logo dia, dia akan minta password. Kat mana password?
kat sini password. Kalau saya highlight boleh nampak Okey, kita akan masukkan sama ada ID U Pustaka 01, U Pustaka 02 atau sehinggalah U Pustaka 05. Sebiji kena masuk macam tu. Jangan masuk lain, jangan masuk yang ID U Pustaka tadi. Kena masuk yang dibagi. Kalau tak dapat masuk. Sama juga kalau masuk MyLeap pun boleh. MyLeap 10, 11, 12 sampai 30. Pilihlah yang mana satu. Okey, apa yang menarik dalam Bliss ni? Bliss ni bukan setakat kita nak cari akhbar-akhbar lama, apa tu keratan akhbar lama, paling lama pun tak adalah kata sebelum 1900 kan. Tapi ada yang lama, saya tak pastilah dia paling lama tu berapa, memang nak kena cari dulu. Tapi ada yang kebanyakan pasal bendera apa semua ada, bendera Malaysia apa semua. Okey. Panduan, kalau kita ada juga, sama juga, kita ada video untuk akses. Kita dah sertakan di sinilah video-video untuk akses dan juga panduan akses. Boleh cikgu klik lah nanti kalau cikgu nak. Okey, saya tak ada nak tunjuk detail yang ni. Saya akan pergi ke logo. Jangan lupa ambil MyLeap 10, 11, nanti kita cuba. Okey, saya klik logo. Cikgu, laju sangat ke saya? Saya ambil MyLeap 12 tau. Kita santai-santai ya cikgu. Kalau nak interrupt nanti boleh interrupt. Okey, dalam Bliss, Bliss ni nama dia bernama Library Information Info Service. Yang ni dibangunkan oleh bernama lah. Bernama bernama kita lah di Malaysia ni. Jadi bangunan dia sebelah dengan Perpustakaan Negara. Kita berjiran ni dua ni. And then bernama ni kiranya paling top lah, antara paling top lah penggalan data yang kita langgan. Banyak peminat dia. Okey, apa yang kita kata kita nak cari dalam bernama ni? Kalau nak cari news lah kita kata. Bernama news. Okey, kita mesti nak cari berita lah kata. Sekolah apa tadi? Simpan Rawai. Okey, kita try cari. Simpan SK kan? Simpan apa saya cari dulu. Sekolah Kebangsaan Simpang Rawai. Oh, memang tak ada pasal sekolah. Cuba GPN Terengganu. GPNT. JPNT banyak. Maksudnya kalau kita cari bahan tu, kita kena subjek dia tu pun kita kena try banyak kali. Betul ke subjek ni kita kena agak-agak lah. Dia tak guna pula Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu. So Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dia guna JPNT. Okey, kita tahulah nanti kalau nak cari apa, tarik je macam ni. Dia akan keluar lah. Dia macam ni lah keratan akhbar. Yang dia punya boleh print, boleh lah semua kalau nak buat apa. Print ke, download ke. Kalau kata tiba-tiba cari untuk PPD, boleh cari. Boleh carilah kalau ada berkaitan Lepas tu nak tahu pasal isu COVID ke apa benda kan, boleh. Okey. Okey, kita home balik. Bernama ni juga dia ada dia ada infografik. Yang ni saya nak share dengan cikgu sebab cikgu kata tadi nak suruh menarik, ada corner U Pustaka, tapi kalau setakat corner tapi tak ada info, tak ada pameran, tak best juga kan. Jadi infografik ni bernama bagi kita guna. Dalam taklimat dia kata kalau perlu guna, contohnya pesakit apa benda lah. Ada yang terbaik kita rasa kita untuk dipaparkan, kita boleh print, dia memang menarik. Kita boleh ambil. Kita buatlah sudut pameran kan, mingguan ke, bulanan lah, 2 bulan sekali ke kan, nak tukar-tukar. Boleh kalau ada yang berkenan lah. So ni antara yang menarik lah daripada dia. Ada berita ekonomi, rasa macam tak sesuai lah untuk pelajar. Tapi cikgu boleh carilah, carilah bahan apa nak Okey, dalam ni juga kita ada akik berita ni berkenaan dengan apa kalau nak utusan Malaysia yang lama. Kalau perlulah nak tengok.
Tahun berapa? Kita boleh sort by tahun kalau kita perlu. Kalau kata kita nak 7 hari bulan. Banyaklah, ini semua yang kalau cikgu nak cari. Kita ada surat khabar. Banyak pula proses dia lambat sikit. 7 sekejap. Try tengok berita harian. Okey. Kita boleh sort lah ikut tarikh. Kalau kata perlu cari dalam akhir berita ni pun cikgu boleh tarik. Kadang-kadang orang cari pasal apa perlu bendera kot. Bendera Malaysia. Ya, salah je. Dapat ke? Saya slow sikit talian. Boleh Puan slow sikit, mungkin ada yang nak ikut tak sempat ke. Saya laju sangat Itulah biasa dulu. Okey, tengok dia perkenaan bendera Malaysia kan. Pasal bendera, saya pun tak tahu sebenarnya nak cari pasal tajuk apa. Saya ambil yang senang-senang je. Kadang-kadang orang nak tahu history bendera. Bila bendera ni, jadi boleh tengok. Bila kita klik tu dia tahulah pertandingan lukisan bendera tahun 99. Macam tu lah. Okey. Saya pergi kepada yang lain cikgu. Kalau cikgu nak detail lagi, cikgu bagi tahu. Kalau tidak kita skip. Sebab saya rasa banyak ni macam tak perlu. Mandarin, Foreign News, Info Friday, ni kan semua tak ada kan. Okay, so kita tengok who's who. Yang ni misal kata kita nak cari tokoh lah. Tokoh mana pelajar suka kata. Katalah dia suka siapa ni kan. Tokoh pendidikan katalah. Siapa nak cari? Okay, tak apalah saya cari PM lah. Muhyiddin Yassin. Okay. Ambil je Muhyiddin, mungkin dia tarik je. Muhyiddin. Kena ambil nama dia tau. Kita tak boleh bubuh dia, kalau dia ada Tan Sri, Datuk, Doktor, apa semua jangan ambil. Ambil nama dia je. Okey. Kan kita dapat pasal dia. Ni kalau kan pelajar nak buat folio kan. Boleh dah tengok. Sebab yang ni kita dah dapat concern daripada dia lah. Pihak bernama dah dapat orang kata apa? Bertulis lah, MOU bertulis dengan dia. So dia benarkanlah guna fakta dia ni untuk research ke, untuk pendidikan. Boleh. Okay. Boleh tengok education dia, kejaya dia. Sekarang ni dia apa? Anugerah yang dia dapat. Sekarang ni kalau dekat background ada tak dia tulis dia dah. Sekarang dia apa? Pejabat Perdana Menteri kalau nak cari dia. Okay, dia siapa? Dia sekarang ni dekat website dia, website bersatu lah. Okay. Okay cikgu. Okay, saya pergi kepada next. Yang ni saya suka juga. Speeches ataupun ucapan kan. Kadang-kadang blur nak buat ucapan-ucapan tu. Tengoklah kat sini. Macam mana untuk kita panggilan, kita nak addresskan. Kalau dia ada yang berhormat, apa tu yang berusaha ke, dia ada Prof ke, Tan Sri, kita boleh tengok ucapan-ucapan yang ada dalam ni lah. Koleksi ucapan macam mana dia addresskan kalau agung ke kan. Ada juga bolehlah tengok contoh. Tapi ucapan yang dalam ni lebih kepada siaran akhbar lah. Apa yang teks yang dia bagi tu, teks yang dia bagi kepada press tu, macam ni lah dia masukkan. Boleh cikgu. Okay. Kita ada 2 versi juga. Untuk bahasa Inggeris pun ada. Contoh. Kalau kita cari yang belanjawan pun boleh. Kadang-kadang kita nak tahu kan bajet ke belanjawan. Okay, bajet, try bajet. Ada tak bajet? Bajet tak ada. Belanjawan. Itulah saya kata kadang-kadang kita kena tahu apa dia panggil nama untuk ni. Tak tahu apa nama dia. English tak ada, silap. Okay, saya kena ke BM dulu. Ambil 2020. Bajet. Kalau English tadi kena tulis budget.
Okey. Sekejap. Ada tak? Oh, tak ada juga. Okey. Belanjawan. Belanjawan ada. Dia panggil belanjawan. Ucapan belanjawan 2021 bila dia? 6/11/2020. So cikgu yang terlepas belanjawan hari tu boleh tengok kat sini. Itu saya kata dalam BLIS kita boleh cari bahan, tajuk, kita boleh compile jadikan dia package maklumat. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh ya? Harap sangat cikgu faham sebab cikgu nanti nak share dengan pelajar lain. Alright, yang lain tu facts and figure, directory. Tak faham kita PM puan semula. Boleh. Tapi ni ringkas sangat je ni. Okey. Alright, kita tutup, kita pergi ke next. Okey, kita tutup dulu yang ni. Bukan data. Okey cikgu, kita next, kita pergi ke ELIP. ELIP ni, yang dalam ELIP ni dia ada banyaklah buku. Dia katalah nak cari buku kanak-kanak. Login juga. Tapi untuk ELIP ni cikgu, bear in mind lah kiranya buku dalam ELIP ni kita kena daftar dulu. Kalau tak daftar, memang kita tak boleh masuk. Tapi kita dah jadi ahli pusaka lah. Setiap penggalan data dalam pusaka ni, dia masih lagi kena login individu. Kalau yang dia tak guna ID yang kita bagi. Contohnya, kalau kita pakai email tadi, email sekolah ke email pelajar, dia daftar balik guna email pelajar. Yang ni saya harap minta cikgu bantulah. Okey, dalam ELIP ni kita ada video juga. Kita tengok video lah sekejap. Video sekejap. Sekejap ya. Oh, dia tak buka terus pula yang ni. Okey. Sekejap extend dulu kejap. Okey, portal pusaka ni kita selalu kena extend lah. Kalau tak kita kena log masuk balik. Okey, untuk ELIP ni dia banyak buku bahasa Melayu lah. Kalau kata nak tengok siri kanak-kanak tu kan. Yang kisah budak buaya, kisah apa tu boleh lah.
Macam hari ni saya rasa saya ada masalah dengan Elite sebab tadi saya tak sempat nak ni. Okey, tak apa. Kita cuba dulu. Saya dah daftar. Saya cari buku apa yang kanak-kanak. Kita tengok dulu buku kanak-kanak. Okey, children's book. Okey. Buku-buku ni macam ni macam ada lah. Banyaklah buku kanak-kanak yang kita boleh tengok kisah apa. Kisah Nabi Yunus. Okey, boleh pinjam. Okey, kita cuba read. Ni saya ada masalah. Saya tak boleh nak install ni. Tak apa, nanti cikgu-cikgu cubalah Yang ni saya ada masalah installation dekat laptop saya. Boleh ke saya skip yang ni? Nanti cikgu tak dapat, cikgu maklum baliklah kat saya. Nanti saya nak find out. Saya pun tak boleh nak tunjuk ni. Boleh Puan, nanti Laptop saya memang ada problem. Tadi dah cuba, kenapa tak boleh pula ni? Okey, susah nak tunjuk sebab kita kan kalau nak mudah setiap app yang ada, kalau handphone memory kita masih kosong, kita terus daftar kita download lah App Store tu. App Store ke dengan Google Play Store ke, ikut dia punya ni. Ikut dia punya apps yang dia cadangkan lah. Okey, lagi presiden ni untuk surat khabar. Saya dalam press reader, dia banyaklah surat khabar yang kita boleh baca dan juga ada yang dia bacakan untuk kita. Tapi kalau saya lebih suka surat khabar, okey. Saya lebih suka yang ni, OKB. Sebab OKB pun ada surat khabar kegemaran. Okey. Saya tunjuk sikit untuk cikgu. Mungkin pelajar pun boleh dah tahu. Untuk OKB, kita tak boleh baca melalui laptop ataupun desktop. Kita kena baca melalui tablet ataupun telefon lah, telefon pintar. Okey, untuk OKB kita wajib dia daftar. Kalau boleh email yang daftar U-Pusaka tu kena sama. Kalau tak, dia tak kenal. Jadi kita kena daftar. Contohnya guna email sekolah, email Google email Delimo tu kena guna email Delimo. Jangan guna email individu pula. Yahoo ke Gmail. Tapi kalau guna Gmail, kena dekat U-Pusaka tu Gmail juga. Itu beza dia. Tapi kalau nak senang, yang mana guna kat Delimo tu guna kat U-Pusaka, guna juga dekat setiap pengenalan data. Mana lebih senang lah. Supaya kadang-kadang, kenapa saya tak boleh buka OB sedangkan saya dah daftar. Sebenarnya cikgu guna different email. Dia tak kenal lah. Sebab benda ni dia di belakang dia tu dia ada apa orang panggil application yang dia menyambung dia tu. API tu. Okey, boleh faham cikgu? Okey, tahap akses dia memang seluruh negara. Mula-mula kita kena klik logo. Lepas tu daftarkan. Contohnya masuklah email apa. Kata saya Syekidah Yahoo. Okey, aktifkan. Macam tu. Kena aktifkan baru daftar. Ataupun ada email baru, email lain lah. Macam saya ni dah daftar dah. Tak boleh. Cikgu-cikgu boleh cuba. Sebabnya saya tak boleh nak tunjuk juga OKB ni dalam ni sebab dia tak boleh nak baca. Guna apa? Dia tak boleh nak baca guna web. Tapi saya akan sharekan video. Okey, kita tengok satu lagi video.
Okey. Cikgu, itulah nak mengatakan guna aplikasi Ogbi ni kita dah mudah. Sama jugalah macam buku. Bila Ogbi ni dia ada. Cikgu suka apa, majalah masak, nak memasak pun ada. Dalam Ogbi memang banyak. Siapa yang pakai apa tu, smartphone tu dah boleh start dah. Cari aplikasi ni dan download. Okey. Okey, kita ada panduan akses. Lagi senang cikgu print yang ni cikgu. Kita ada cara nak masuk dia. Saya tak boleh nak tunjuk sebab dia dekat handphone. Tapi dia menarik sangat sebab dia untuk OB ni dia ada surat khabar, berita harian, kita ada harian Metro, kita ada buku apa tu, majalah Mastika. Mastika kan dah tak ada di pasaran. Jadi kita ada sehingga 2 tahun lepas kot dia habis last cetak tu, kita adalah sampai koleksi tu je lah. Kita dah tak ada. Tapi cikgu boleh akses yang back file. Kita ada majalah-majalah macam kesihatan, majalah apa tu, deko-deko, laman, apa tu lah, memasak, macam-macam. Macam-macam majalah ada dalam ni. Okey, cikgu boleh print ni nanti ataupun boleh je download je kita punya ni dan share dalam WhatsApp group lah, WhatsApp group cikgu ataupun sekolah. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Nampak macam senang. Sebenarnya semua tu dah ada, cuma kita kata tak tahu nak cari kat mana kan. Okey. Okey, kita pun ada cari sebab nak puasa kan, nak cari majalah untuk masakan. And then kita ada juga Elkern Digital Library. Ini sesuai lah kalau nak tengok apa tu pelajar-pelajar nak akses kan. So untuk Elkern ni kita ada bagi ID dia, pelajar kena pilih lingkungan 001 hingga 100. Jadi kena masuk. Boleh klik, lepas tu pilih 001, PNM 001 hingga PNM 1. Mana-manalah. Random lah pilih. Okey. Kita klik dulu. Sekejap, saya rasa dah keluar daripada portal ni kejap kena log masuk balik. Kalau dah terkeluar tu kena log masuk balik ya. Saya kena log masuk balik. Okey, kita patah balik ke pekalan data. Masuk balik Elkern. So kena daftar je pustaka dulu. Macam mana? Tak, kalau dah daftar tu dia cikgu dah terkeluar daripada dia punya portal. Macam saya tadi saya dah keluar balik, saya masuk balik. Cikgu boleh pilih je drop ni pakai ni. Kalau saya ambil 46, orang lain ambil yang lain lah. So lock masuk. Cikgu yang belum daftar, kena daftar you pusaka dulu. Dalam ni kita pilih je. Ni senang je lah. Boleh kita nak tengok kan macam pelajar. Saudagar yang lupa diri. Okey, boleh read online. Sama jugalah konsep dia. Ada suara ni. Ada tak? Oh, tak ada suara je. Macam mana? Okey. Boleh cuba? Adik-adik seronoklah ni baca buku ni. Okey, kalau kata nak sains, boleh pilih sains. Children punya sains. Boleh ke? Ada yang
Tak dapat ke? Seronok ni. Kalau cikgu sains dapat ni seronok. Dia boleh guna ni. Cikgu-cikgu sains ada ke dalam ni? Cikgu Ada. sejarah. Boleh cikgu boleh guna ni. Kan? Kadang-kadang buku, kalau buku fizikal, buku yang macam ni mahal sikit lah. Okey. Apa lagi? Arts, religion. Video pun ada. Kita alam maya macam ni lah cikgu. Alam maya saya tak nampak cikgu, cikgu tak nampak saya. Alright. Bila dah, okey. Dah boleh Nak language pun boleh. Nak tak boleh, children boleh. Okey. Boleh je pilih. Nak apa? Pasal apa ni? Kami ke book. No. Macam tu. Alright. Saya boleh next Dekat nak pukul 4 dah ni. Okay, next. Sama juga cikgu. Kalau kids A to Z, ras kid ni pun sama. Kalau cikgu tengok, kalau tak faham, kita dah bagi dah contoh ni. Login pakai apa, semua. Username. Kalau tak faham lagi, boleh tayangkan video. Lepas tu, boleh klik panduan akses dia. Pukul 4 kita stop cikgu. Cikgu ada Island kalau S. ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Yang ni kalau untuk modul UPSR kita ada ni. Untuk Island S, kita ada modul untuk PT3. Kita ada past year question. Kita ada juga video apa semua ni lah kalau nak tengok. Lepas tu kita ada panduan akses. Cara dia nak lebih kurang je. Sama je. Sebab kita ajar step by step lah sebenarnya. Cuma kadang-kadang cikgu kan tak tahu kat mana nak cari je. Tapi bila once dah tahu ni, memang boleh sharing-sharing lah. Copy, share. Tak ada masalah. Kadang-kadang boleh klik ni, ambil link ni je share. Kalau tak faham, cakap dia klik yang ni ke daftar. Macam tu kan. Tak ada masalah. Lepas tu kita ada JG, MeBook. Antara yang menarik ni yang terbaru kita buat. Kita ada langgan MeBook. MeBook ni 2 hingga 9 tahun. Tapi sebenarnya kalau untuk penguasaan bahasa Inggeris sehingga 12 tahun pun boleh. Sebab dia koleksi buku dia memang menarik lah. Sampai ke boleh rekod suara sendiri. Bagi dia rekod. Dia tengok gambar, suruh dia rekod suara dia. Dia ada cara dia lah Kita ada dia punya ni lah. Cuma untuk MeBook ni, kita pakai gift code. Gift code dia kena klik dulu gift code. Contohnya lah, saya buat jugalah. Sekejap kita masuk MeBook. Yang macam susah sikit ni kita try buat. Okay, untuk MeBook kita sign in. Tadi yang tak ada gift code lagi, cikgu cuba cikgu. You Pustaka ID, saya dah ada. Okay, sekejap. Siapa dia tak ada don't have account, boleh ambil ni. Okay, kata proceed. Saya dah ada account sebenarnya. Okay, for new user, masukkan email, create password. Gift code tadi ambil daripada, kan bila nak enter gift code ni ambil daripada gift code yang ni, antara ni. PNM 50,000 contohnya lah. Alright, ambil. Lepas tu pergi copy, letakkan gift code ni. Letak. Tapi PNM 50,000 ni mungkin orang dah ambil. Ambil je lah random. Kami sebenarnya tak nak, kami akan skip format gift code ni. Sebabnya kita ada isu lagi dengan kita punya sistem. That's why kita ganti dengan gift code ni. Jadi kita kena cuba. Sama ada 48,000 ke ataupun 1111. Janji within 50,000 tu. Kalau tak berjaya, cuba-cuba lagi So letakkan gift code, letaklah negeri ni, letak mana. Katalah KL, kalau Terengganu letak Terengganu. Lepas tu password ni kalau nak senang, email pakai email yang sama You Pustaka tadi. Create password tu, cuba password sama You Pustaka. Yang MyKit tu. Boleh? Bolehkah? Boleh kot tu, diam belaka. Okey. Diam apa tu, kalau segan nak tanya boleh PM
PM chat room tu. Okey, tadi saya nak cuba nak tunjuk juga sebenarnya gambar dia jap. Saya tak ingat saya punya sign in Upustaka. Email saya pakai yang ni lah. Tak apalah saya try yang ni, saya takut. Itulah kadang-kadang blur je, saya yang mana, akaun mana tak pasti. Okey, tiba-tiba boleh dah. Okey, kita boleh masuk dah. Ni my library, nak switch pun boleh. Okey, all my book. Dah bunyi dah. Okey. Yang ni kalau my voice over, yang saya kata boleh record. Dia kena macam, kena klik something kena aja Okey, nak masuk nama siapa? Ini saya pun masuk nama anak saya. Okey, boleh pilih dia. Untuk suara kita sendiri, nama kita. Boleh. Boleh, dia kena drag dekat gambar tu. Bila ada klik tu sekejap saya nak ni sekejap cikgu. Katalah dia umur berapa? 7 hingga 9 tahun. Okey. Kata read dulu ambil salah satu ni lah. Kalau kita tak faham, ada tutorial juga ni kat sini. Macam-macam lagi lah kalau nak explore. Terlampau banyak sangat cikgu Puan, macam kita buku cerita ni, kita dah record nama suara kita. Boleh tak lepas tu kita download, kita letakkan dalam desktop dekat Makmal ke, PSS ke? Oh, dia dalam ni je cikgu. Oh, dalam tu je. Kebanyakan buku ni dia macam tu, dia bagi kita rekod, tapi kita kebanyakan buku e-book ni kita ada DRM kan, Digital Right Management ataupun copyright lah. Jadi dia tu kalau ikutkan kebanyakan ada kalau dia bagi kita copy link to share, okey. Kebanyakan buku memang tak bagi. Kalau kata 7 hari dia kata dekat kita punya account, lepas 7 hari kita tak nampak dah. Okey. Tapi kecuali kalau kata kita screenshot kan, susun balik tu okey lah. Macam tu lah. Yang ni setakat ni okey Saya tutup. Sebab dia ada ni pun cikgu, dia ada tutorial. Kalau kata tak boleh, kita boleh tengok tutorial. Sama juga, ini pun sama. Konsep untuk MIBOK dengan Odilo ni pun lebih kurang sama. Cuma Odilo ni orang panggil Netflix pendidikan. Odilo ni pun baru, tapi kami ada bagilah contoh untuk sign up apa semua ni. Okey, lepas tu ada stage knowledge, tutor infinity. Tutor infinity tu macam Island Ace juga. ID dia kita pakai ID. Kalau boleh kena perhati betul-betul. Dia ada ID yang dia bagi dengan password tu. Kalau tak masuk, tak sama, memang tak boleh masuk. Okey, kita cuba. Nak cuba yang ni. Tutor infinity ni utusan punya ni. Boleh. Utusan dah tak ada tapi dia masih ada lah. Okey, kita klik logo. Cuba. Okey. Okey. Sekejap saya pun dah lupa dah. Package. Dia tengok package kita ambil. Okey. Sebenarnya Tutor Infinity ni kalau kita kata kita ambil, dia ada cost. Sebenarnya pelajar tu kalau dia ambil sendiri dia ada cost. Tapi melalui pustaka tak ada cost lah. Tapi dia sharing akaun yang sama. Contohnya kita tak boleh nak check lah kita punya tu nama kita seorang kan. Kecuali kita beli package dia. Sama juga dengan Island Ace. Island Ace tu tak silap saya dalam 300 kot satu account.
Tapi dia ada tahap lah. Kalau dia tahap 1, tahap 2 ataupun tingkatan 1 hingga 3 dia bagi 1 sampai komplit kita belajar. Dia bagilah RM300. Tapi macam dalam ni kita free. Kita boleh je access. Kalau untuk sekolah rendah kita boleh tengok UPSR. Ambil bahasa Melayu contohnya lah. Apa pemahaman kan. Bahagian A. Bahagian A. Ni dia punya ni. Kalau ni ditanya apa dia? Ni apa benda? Kalau macam ni jawab je lah. Kan. A. B. Boleh jawab je. Jawab nanti dia keluar markah. Boleh cikgu? Boleh Cikgu tu. boleh. Boleh faham dah. Yang ni pun boleh cikgu nak ambil. Nak cedok-cedok. Kita kena ambil masa belajar semula. Kita cuba explore. Boleh. Saya kan dengan cikgu ni sejak PKP. Kalau sebelum ni semua mengajar kat tangan kerajaan. Pergi turun ke agensi. Okey. Itulah baru nak kena explore balik yang mana modul sekolah ni lah. Okey. Mibuk dah, apa semua dah. Saya rasa tak ada kan. Yang lain-lain tu sebab dia banyak journals, dia banyak artikel, dia law artikel apa semua kan. Macam kalau perlu boleh share dengan saudara mara yang tengah belajar. Tapi untuk pelajar, itulah yang tadilah. Yang ni, LNA, kalau dia nak tengok past year question, lepas tu dia ada tutor Infinity. Kalau untuk sekolah pra, boleh tengok Mibu, Odilo, boleh tengok Elite, macam tu. Boleh cikgu? Ada yang tanya ke? Banyak nak kena explore. Ada yang nak bertanya tak? Sebelum kita ke penghujung, kalau ada soalan boleh bertanya dengan Puan Suhaida. Okey. Kalau GPM, boleh saya tahu tak GPM, kalau GPM boleh tulis GPM sekolah mana, dari mana saja nak tahu. Kalaulah sekolah tu berhasrat untuk buat sesi dengan perpustakaan negara, kami bersedia. Saya yang handle unit promosi pustaka, saya akan aturkanlah kita ada berapa kerat orang tu tadi yang ada 2-3 pegawai tu, kami je yang akan ajarlah. Macam tu. Jadi kami amat-amat mengalukanlah sekiranya ingin buat sesi dengan sekolah. Ada yang kat tangan tadi nak tanya apa? Ada GPM dari SK Padang Mengkuang. Boleh. Kalau nak nanti nombor saya ada. Minta Cikgu Hani share semua sekali tadi. Saya memang kami berpersah hatilah. Memang amanat bos kami pun dia kata kalau ada sekolah nak kita susun jadual dan kita tengok masa. Masa yang sesuai lah. Masa di peringkat cikgu sesuai. Peringkat kami banyak BDR. Kami bila-bila pun boleh lah. Cikgu takut ada kelas kan. Cikgu aturkan lah. Okey, ada lagi soalan? Nampaknya macam faham semua dah tu. Saya rasa cara dia nak approach nanti boleh cikgu-cikgu terror TikTok bagai kan. Jadi mungkin cara penyampaiannya lain. Kami pun guna talent PNM je yang buat video-video semua tu. Jadi yang bahan yang ada dalam pustaka untuk promosi ke apa semua tadi, cikgu boleh guna, download dan print. Kami tiada halangan. Untuk cikgu dapatkan poster yang menarik untuk share dengan guru lain, boleh juga cedok di FB Pustaka. FB Pustaka, Facebook. Okey, untuk kejap cikgu-cikgu pegang handphone, like pustaka kami. Dapat tak? Okey, ni foto pustaka kami.
bukan portal, Facebook You Pustaka. Tolonglah like. Like and share. Share dengan kawan-kawan. So, dekat sini kami ada ruangan ni, foto ni. Kata boleh pilih. Cikgu boleh ambil poster untuk di-share lah dengan kawan-kawan. Lagi senang lah sebab kita ada ayat. Tak berapa nampak, slow sikit internet. Okey. Kalau kita tengok ni kan, ni majalah rasa. Majalah rasa pun ada. Balik masak nanti. Okey. Kalau tidak pun cikgu akan tengok kat sini. Ni kat poster ni macam tak banyak sangat. Okey, You Pustaka, kita ada penambahbaikan. Kita dah ada galeri You Pustaka. Kita dah ada ni. Kalau cikgu datang ke library nanti. Tapi bukan tahun ni lah, tahun depan Tahun ni kita tutup untuk kita buat penambahbaikan. Yang ni AR kita, VR kita, virtual reality kita. Kita boleh explore lah. Tak ada paparan apa-apa puan. Tak nampak. Tak nampak. Oh, saya tak present tadi. Sekejap. Oh, patut tak nampak. Sorry. You hantar skrin je. Share. Nampak? Nampak ke? Dah nampak. Okey, ni saya nak bagi tahu kita unit You Pustaka, kami dah bangunkan galeri You Pustaka. Dalam galeri ni selain kita paparkan maklumat mengenai You Pustaka, ke apa-apalah program You Pustaka, kita ada juga tempat kita ada VR chair ni untuk orang explore lah. Apa ni lah. Yang teknologi ada lah sekarang. Kalau pergi pasar raya pun dah ada. Jadi dekat sini pun ada. Cuma kita dalam penambahbaikan, kita nak tambah konten-konten digital lah. So ini unit untuk You Pustaka lah. Kita dah ada. Ni sudut dia. Cikgu-cikgu kalau ada masa boleh buat lawatan ke sini. Lawatan ke PNM. Tapi saya jemput tahun depan lah. Tahun ni kita tengah buat renovation. Sangat berminat tapi macam tu lah. Ya sekarang COVID kan. Okey, sebelum tu saya minta cikgu like FB You Pustaka. Macam ni dia punya ni. You dash Pustaka. Dalam ni kalau cikgu tengok kita dah ada banyak poster. Poster You Pustaka. Dan juga kita ada video promosi, video training semua ada dalam ni. Boleh je tarik. Kalau cikgu kata nak printkan semua ni, nak jadikan apa? Tadi sudut kan, sudut You Pustaka. Yang ni boleh print, jadikan dia cetak, boleh besarkan buat A3 ke, jadikan You Pustaka corner. Tempat selain pada tempat cari ilmu, boleh riadah juga kalau nak ni kan, santai-santai. So kita banyaklah poster. Ini pelakon yang baru datang itu. Ian apa benda yang berlakon. Ni pelakon drama. Depa datang syuting, depa datang sekali tempat kami. Okey. Dalam You Pustaka saya nak share satu tempat yang cikgu boleh ambil bahan promosi kita. Minum air sikit. Okey, depan atas sekali ni cikgu akan nampak bahan promosi dekat pengumuman ni kan. Klik bahan promosi. Dia ada di poster. Boleh klik dekat sini. Pautan ni. Sekiranya lah cikgu berminat untuk print poster letakkan di library ataupun nak printkan brosur. Kita ada brosur. Tadi saya ada buat ringkasan kan dalam slide yang mengajar tadi. Kalau cikgu perlukan yang ni boleh print. Printkan jadi two-sided tu kan. Boleh. Yang ni kira semua ada pekalan data. Okey, kita tengok. Pekalan data yang kita sebut-sebut tadi belajar ni ringkasan dia. Mengenai apa. Boleh nampak? Saiko, boleh nampak tak? Boleh nampak puan. Okey, nanti saya share dekat ni dekat chat room ni. Okey. Itu link. Link untuk ni. Okey, terima kasihlah pada yang dapat join hari ni. Alhamdulillah lah. Kita dah di penghujung.
Okey, saya masih buka peluang kepada mana-mana guru atau murid yang ingin bertanya soalan atau ada yang kurang faham tentang U Pustaka kepada Puan Suhaida. Boleh. Cikgu yang nak memohon untuk daftar pukal pun boleh, tapi kami ni ada isu sikit lah yang daftar pukal ni kalau sekolah sikit je, okey kami boleh buat terus. Kalau macam banyak satu sekolah tu sampai 2,000 pelajar ataupun apa tu 1,000 lebih tu kat atas memang ambil masa. Sebab memang banyak sekolah jugalah queue. Kalau tidak kita boleh buat apa tu pendaftaran masing-masing. Dah faham dah? Nanti saya akan Kita boleh daftar sendiri kan? boleh daftar sendiri. Sekejap lagi saya tunjuk cara daftar sendiri. Okey, saya bagi nombor handset saya kat situ dengan email. Tak apa, saya tadi slide tu saya boleh share dengan cikgu. Boleh. Cikgu Aznia, nanti saya share. Saya bagi juga nombor handset saya. Kalau siapa nak tiba-tiba nak terus PM saya. Saya nak waktu terdekat ni saya memang dalam minggu depan tak ada lagi yang booking untuk mengajar. Boleh je kalau nak. Email saya Suhaida_M. Okey, boleh email saya terus kalau nak email. Okey. Okey, sepintas lalu untuk pendaftaran tadi kan. Kalau nak daftar pukal pun kita alu-alukan, tapi kalau cikgu nak ajar pelajar daftar sendiri amat mudah, tak susah sangat. Kita mula-mula kita masuk portal U Pustaka. Dekat sini kita ada daftar. Okey, saya log out dulu. Okey, kita jangan sign in, kita klik register. Klik je register. Tapi kalau kata email kita punya MyCard atau MyKit PR atau kalau boleh kami tak nak guna birth certificate lah, kita tak nak guna CJ surat beranak tu kan. Kita tak nak, memang susah nak ni nanti. Kalau MyKit sebab kan pelajar sekarang pun baby pun dah ada MyKit number, kita nak pakai MyKit. Kita dalam proses lah, kita nak tukar dah cara dia punya ni. So kita kena pilih pemegang MyCard atau MyKit ni, daftar sekarang. Dah masuklah nombor MyKit, nama penuh, captcha dia pun nak, baru saya mark account. Cara-cara nak masuk pun macam ni. Boleh? Jadi cikgu-cikgu yang mana berhajat nak murid-murid dia buat pinjaman dengan U Pustaka boleh datang ke PSS saya dan kita buat pendaftaran online. Terbaik cikgu. Cikgu maksudnya dia senang je. Tapi kalau tiba-tiba tak boleh akses tu, bila daftar dia akan dapat email. Kalau kata tak dapat email activation tu, terus PM saya, dah ada nombor saya. Saya takutlah nanti kadang-kadang nama dia ada apostrophe kan. Terus tak dapat email. Jadi boleh je PM saya. Okey, bagi saya dah tak ada apa-apa dah nak disampaikan. Sekiranya ada apa pertanyaan daripada pihak peserta, boleh salurkan pada Cikgu Hasni ataupun nombor saya tu direct lah kalau nak tanya. Tiba-tiba nak daftar anak beranak kan, adik-beradik, boleh. Boleh saya bantulah. Okey, jika ada soalan masih boleh bertanya dan jika rasa malu boleh PM saya, PM Puan Suhaida pun boleh. Okey, kalau tak mahu hari ni pun mungkin selepas ni boleh Puan? Boleh. Okey, kita dah ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Suhaida kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk bersama-sama kami bercerita tentang apakah U Pustaka, kelebihan dan kepentingan U Pustaka dalam pendidikan. Okey, penerangan yang sangat jelas, menarik dan memudahkan kami cikgu-cikgu untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran kami. Okey, terima kasih Puan Suhaida saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini.